Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم زدنا علما نافعا ورزقنا فهم النبي واسعا اللهم اجعلنا من المخلصين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita sambung kembali kuliah Maghrib berkenaan dengan ilmu faraid, iaitu ilmu tentang pembahagian pusaka kepada ahli waris. Dan kita pada muka surat, insya-Allah, muka surat 19, buku Faham Faraid. Muka surat 19. Allah Ta'ala menjanjikan balasan syurga bagi ahli waris yang patuh dan taat kepada perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan hukum faraid. Kita masih dalam tajuk dalil ataupun tanda yang menunjukkan bahawa pembahagian pusaka mengikut hukum faraid adalah suatu kewajipan. Dan kita telah bincangkan, kita telah lihat berkenaan dalil-dalil daripada Al-Quran dan dalil-dalil daripada As-Sunnah. Antaranya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, faridatan minallah. Itu ayat yang ke-11. Ayat yang ke-7, nasiban mafruḍa. Nasiban mafruḍa, pembahagian yang telah diwajibkan. Dalam ayat ke-11, faridatan minallah, pembahagian tersebut merupakan kewajipan daripada Allah Ta'ala. Daripada As-Sunnah, alhikul faraidha bi ahliha, berikan pembahagian pusaka itu kepada ahlinya. Baik, jadi dia sambung kembali, iaitu kita nak tekankan lagi tentang kewajipan ahli waris apabila berlakunya kematian, wajib membahagikan pusaka itu mengikut hukum faraid. Dan kita kena faham bahawa pembahagian tersebut maksud dia ialah penentuan sebelum penerimaan, penentuan ataupun penetapan sebelum diberikan kepada ahli waris. Yang wajib dekat sini ialah ahli waris tahu dan faham hak faraid masing-masing. Tahu dan faham. Soal dia nak mengambil hak dia ataupun tidak mengambil hak dia, itu tidak wajib. Dengan syarat dia telah akil balih lah. Dia akil balih. Kalau dia belum akil balih, kita kena berikan hak dia. Dia setuju ke tak setuju, dia tetap kena berikan hak dia sebab dia tidak cukup syarat untuk melepaskan hak dia. Oleh sebab itu, hukum dia haram kalau kita mengenepikan hukum faraid. Hukum dia adalah haram. Contohnya berlakunya kematian, ayah kita meninggal, anak-anak dengan mak, isteri pakat bahagi sama rata contohnya. Ataupun ada setengah tu dia ambil suami dia punya, tanpa memberitahu, menjelaskan kepada ahli waris yang lain. Di situ dia telah memakan harta orang lain. Sama ada sedar ataupun tidak sedar. Walaupun kita kata ahli waris semua dah setuju dah. Yang sebelum ni ahli waris tak tahu, ataupun ada ahli waris yang tak setuju.
Yang kedua ni, semua waris dah setuju dah. Kami dah pakat dah ustaz, bagi sama rata, ataupun kami pakat nak serah pada mak. Tetapi kamu pakat nak serah pada mak tu, kamu dah kira ke faraid kamu dapat berapa? Kami tak tahu ustaz. Sebab kami dengar ada ustaz tu kata tak apa dah, kalau dah bagi sama ikut persetujuan, tak perlu lagi faraid. Itu salah tu. Pandangan ataupun pemahaman begitu adalah salah. Sebenarnya kena ikut faraid dahulu. Kirakan berapa bahagian isteri, berapa bahagian ibu, berapa bahagian anak-anak. Lepas tu barulah buat persetujuan. Itu selalu kita sebut kan. Lepas dah jelas, terutamanya kalau dalam kes ada anak lelaki, anak perempuan, anak lelaki akan dapat lebih banyak daripada anak perempuan, 2 kali ganda. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazil unthayain. Allah telah mewasiatkan bahagian pusaka terhadap anak-anak kamu, bahagian anak lelaki 2 kali ganda daripada anak perempuan. Jadi anak lelaki tu apabila nak sepakat bahagi sama rata, anak lelaki tu perlu setuju melepaskan sebahagian hak faraid dia yang lebih itu kepada anak perempuan. Yang contoh dalam kes ni ada anak perempuan dengan anak lelaki sajalah. Tapi kalau ada ibu dan isteri, kena bersetuju untuk berikan pada ibu, isteri dan juga adik-beradik perempuan dia tu. Okay, walaupun harta tu tidak dinilaikan sebagai besar ataupun mahal, nilai yang banyak, 100, 200, hatta RM1 pun perlu difaraidkan. Saya nak cerita, ada seorang sahabat saya, dia perunding kewangan, dan sebelum ni dia ceritalah dalam Facebook dia berkenaan dengan isteri dia yang mengalami satu penyakit ataupun saya tak pastilah, kemungkinan macam kanser, dan dia sedang tengah dia buat rawatan. Dia pun update lah tentang keadaan isteri dia, dan yang terbaru Allah telah mengambil isteri dia. Allah menyayangi isteri dia. Isteri dia telah meninggalkan dia. Dia ceritalah dalam FB yang berkaitan dengan yang nak kita cerita tentang pusaka ni. Waktu arwah isteri dia tu terlantar di dalam hospital, dia mengenakan satu pakaian, ada pakaian dia lah, pakaian dia, sehinggalah dia meninggal dunia. Dan sahabat saya ni, dia sayangkan isteri dia. Dia ingin jadikan baju tersebut sebagai kenangan. Dia nak cium bau dia punya baju. Dan yang paling menarik, dia beritahu bahawa, dia cerita bahawa dia minta izin. Dia minta izin, dia kata baju ni ada hak waris, ada hak anak-anak, ada hak suami dia, dan ada hak ibu si mati, mak mentua dia. Dia minta izin, dia kata dia telah minta izin kepada ibu mertua, minta izin pada anak-anak supaya melepaskan hak yang ada pada baju pakaian isteri ni, beri kepada dia. Tengok, ini bagi orang yang faham. Bagi kita, baju je pun kan, duk pakai dalam buat, kalau jual kat bandar pun tak laku ni kan. Orang tahu ni baju hospital, memang tak nak orang beli. Tapi situ ada nilai, walaupun tak seberapa, tapi dia ada bernilai, ada kegunaan, ada manfaat, boleh dipakai. Itu cara dia. Tapi sebelum tu kita sangka baiklah, mungkin dia dah kirakan faraid, sebab dia ni aktif juga dalam cerita tentang pusaka, pembahagian pusaka ni buat aktif. Jadi dia dah kira dulu bahagian faraid anak-anak, ibu berapa, dia berapa. Kemudian dia minta izin supaya ibu mertua melepaskan hak dia, anak-anak melepaskan hak mereka, berikan kepada dia terhadap baju tersebut.
Okey, apatah lagi harta tu harta yang besar. Kecil pun kena buat macam tu, besar apatah lagi. Baik. Manakala bagi mereka yang tidak mahu mengikut hukum Allah Ta'ala, okay, Allah balas syurga bagi orang yang patuh. Tapi orang yang tidak patuh dan menentukan pembahagian tersebut mengikut akal dan hawa nafsu mereka. Ni jaga-jaga aku ni ayah pada si mati, jadi aku ni yang tentukan aku dapat berapa, anak-anak dapat berapa, ataupun saya ni adalah suami si mati, terpulang pada saya nak bagi banyak mana pun. Ada pula kata aku anak sulung. Ni kalau antara adik-beradik lah. Aku lebih tua, lebih makan garam daripada kamu, jadi aku yang menentukan bahagian. Banyak. Jadi mereka ni yang menentukan bahagian dan mengikut akal dan hawa nafsu mereka, tanpa ikut hukum Allah Ta'ala, maka nerakalah tempat mereka. Na'udzubillah min zalik, di akhirat kelak. Itulah balasan Allah Ta'ala bagi mereka yang ingkar. Mana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, selepas Allah ceritakan pembahagian pusaka dalam ayat 11 secara detail, kemudian ayat 12 secara detail, kemudian ayat yang ke-13 ni Allah berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul azim. Itu dalam ayat ke-13. Tilka hududullah. Ini kalau kita tengok sebelum ni, antara dalil kewajipan faraid. Tilka hududullah. Segala hukum yang tersebut itu, iaitu hukum berkaitan dengan anak yatim, hukum faraid dan wasiat. Sebab sebelum dia cerita tentang hukum faraid ni, ayat yang permulaan surah An-Nisa tu dia cerita tentang hukum anak yatim, hukum wasiat dan sebagainya. Wasiat tu sekali dengan faraid. Yang sebelum tu cerita tentang hukum anak yatim. Okey, semua tu hududullah. Apa dia? Adalah batas-batas syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hukum Allah. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Wa zalikal fawzul azim, dan mereka itulah khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, dalam syurga tu. Wa zalikal fawzul azim, dan disitulah kejayaan yang amat besar. Jadi kita kena ingat, kejayaan kita yang sebenar adalah di syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita doa. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat adalah syurga. Dan itulah kejayaan yang sangat-sangat besar. Kejayaan di dunia ni hanya sedikit saja, ataupun sementara saja. Pangkat, kedudukan, harta itu sementara. Tapi kejayaan di akhirat kekal. Yang besar dan juga yang kekal. Baik, itu bagi orang yang taat. Kemudian pada ayat yang ke-14, sambungan, wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa may ya'sillah, barang siapa dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas-batas syariat dia, macam tadi kita kata, pembahagian ni kena ikut aku. Apatah lagi kalau dia kata
Hukum faraid sekarang tidak relevan dah. Itu pada zaman dulu relevan, sekarang tak relevan. Jaga-jaga. Ini Allah kata balasan dia ni. Wa yata'adda hududahu, buat sendiri hukum. Kan? Tu lebih teruk lagi lah, yang mengatakan hukum faraid tidak relevan. Hukum faraid tidak adil, menindas kaum wanita, dia kata. Jaga perkataan tu, banyak. Banyak yang sebut. Kita nak kata macam tu, kita seolah mengatakan Allah ni tak adil, tak adil. Kita dengan Allah Ta'ala tu mana lagi hebat? Tu apa-apa pun iman kita lah, iman kita tu. Yang berkata begitu tu maknanya iman tu masih nipis atau masih kurang, masih lemah lagi iman dia. Tapi kalau iman kita kuat, insya-Allah kita terima je. Allah kata A lah, Allah kata B lah, Allah kata banyak lah, Allah kata sikit lah, kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Bagi orang yang buat maksiat, yudkhilhu naran khalidan fiha, akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Dia ni akan dimasukkan ke dalam api neraka. Khalidan, kekallah dia di dalamnya. Ini kekal ni kalau dia menafikan hukum faraid. Dia menafikan hukum Allah, tak kira dah hukum faraid ke, hukum solat, hukum puasa, hukum zakat dan sebagainya, yang asalnya adalah hukum yang kewajipan. Dia kata itu hukum tersebut bukan wajib, boleh membawa kepada murtad. Na'udzubillah min zalik. Murtad ni sebenarnya kalau kita belajar akidah, dia bukan tunggu kita sembah berhala, bukan. Kita menafikan hukum Allah Ta'ala pun boleh jadi murtad. Na'udzubillah. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita tidak mudah menuduh seseorang itu sebagai murtad. Jangan. Jangan. Contoh ada orang kata, "Oi, faraid ni tak relevan." Murtad. Jangan. Jangan cakap macam tu. Kita kena sangka baik yang dia kata kemungkinan dia ni jahil, tak faham. Kalau orang jahil kata macam tu tak jadi murtad, hukum dia berdosa besar saja. Ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang kata terus murtad, bid'ah, haram, masuk neraka, itu bukan ahli sunnah. Itu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah tak. Ahli sunnah jemaah, selagi dia mengucap 2 kalimah syahadah, kita akan cari 1001 alasan yang menunjukkan dia ni bukan murtad. Kita cari sana. Melainkan kalau dah terang-terang. Tetapi kita tak boleh menghukum dia. Yang menghukum dia adalah pemerintah. Pemerintah tu. Cuma sekarang ni kita susah sikit lah. Sebab kita pemerintah, kita guna undang-undang adalah undang-undang sivil di Malaysia, bukan undang-undang syariah. Okey. Kalau kita ada kawan dengar ustaz kata ni jadi apa, haram, masuk neraka, murtad, apa semua tu, jauhlah. Tak ada. Selagi dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia adalah saudara se-Islam. Saudara se-Islam. Cuma kata-kata dia tu kita tanggung kemungkinan dia kata dalam keadaan jahil. Cuma saya kata apa ni, yang saya kata sebelum ni, yang jadi murtad tu kita ni. Kita ada tak niat macam tu? Tu kena jaga. Kita ni. Bukan tengok orang, tengok kita. Kalau kita ada, kita taubat. Kita insaf, kita bertaubat kepada Allah. Kita kembali pada Allah Ta'ala. Sebab hukum Allah Ta'ala ni kita tak boleh buat main-main. Dia sangat jelas. Sangat jelas. Apatahlah hukum faraid ni. Sangat terang tentang kewajipan dia, tentang pembahagian dia, Allah yang berikan, bukan Nabi. Pembahagian bukan Nabi. 90% ataupun majoriti pembahagian pusaka ni yang ditentukan adalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, bukan Rasulullah. Kebanyakan dia. Dan menunjukkan bahawa ilmu ni sangat penting. Walahu azabum muhin, dan baginya apabila dah masuk dalam neraka, walahu azabum muhin, dan
baginya azab seksa yang amat menghina. Okey, azab seksa. Kena bayangkanlah, kita api di dunia pun kita tak boleh tahan, apatah lagi api di dalam neraka. Kadang-kadang orang fikir, alah tak apa Ustaz, dalam neraka kita lepak-lepak dulu kan, masuk dalam syurga sikit je. Dia rasa macam neraka tu macam penjara Sungai Buloh, macam tu lah, rasa macam penjara. Bukan dia seksa. Ni Allah kata seksa, bukan tahanan, bukan di penjara, diseksa. Diseksa pula bukan sehari tu sejam je kena seksa. Lain masa yang lain duduk rehat, tak ada. Diseksa tu selama 24 jam setiap masa. Berapa lama? Banyaklah lama. Ribu-ribu tahun, ratus ribu tahun, juta-juta tahun. Bukan setahun 2 tahun, tak ada. Banyak. Na'udzubillah min zalik. Kena rasa macam tu. Baik. Habis. Itu berkenaan dengan hukum pelaksanaan faraid. Baik, kita pergi pada hukum yang kedua, iaitu hukum mempelajari. Ni belajar faraid ni, apa hukum dia? Ni kita mengaji ni. Okey. Adalah fardu kifayah. Hukum dia adalah fardu kifayah bagi umat Islam mempelajarinya. Apa maksudnya? Iaitu hanya sebahagian umat Islam yang wajib mempelajari ilmu ini. Dia bukan fardu ain belajar. Fardu ain pelaksanaan, amalan. Meninggal kena faraid. Tapi apabila berkaitan dengan belajar, dia adalah fardu kifayah. Termasuk juga menentukan bahagian. Dia ada dua yang atas tu mempelajari ilmu faraid dan menentukan bahagian. Menentukan bahagian maknanya kita kira berapa bahagian ahli waris. Contohnya ayah kita meninggal, tapi kita tahu faraid itu wajib, tapi kita tak pandai kira. Kita kena cari orang yang tahu kirakan faraid. Orang yang kirakan tu, itu adalah fardu kifayah. Dan belajar pun adalah fardu kifayah, iaitu hanya sebahagian umat Islam yang wajib mempelajari ilmu ini. Seseorang itu tidak wajib mempelajarinya jika telah ada orang lain yang menunaikan kewajipan tersebut. Kan orang duk kata fardu kifayah ni kalau ada orang buat, yang lain tak payah. Adakah betul kenyataan tersebut? Kita tengok. Qala al-Imam al-Ghazali an ilmil mirasi ajma'atil ummatu ala annahu min furudil kifayah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkenaan dengan ilmu pembahagian pusaka ni, apa kata dia? Para ulama muktabar telah bersepakat bahawa ilmu ini daripada ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah seperti mana ilmu berkenaan dengan pengurusan jenazah, ilmu falak, ilmu matematik, ilmu kedoktoran, itu semua adalah ilmu fardu kifayah. Baik. Walaupun begitu, hukum mempelajarinya menjadi sunat apabila kewajipan itu telah ditunaikan. Macam kita ni adalah ada universiti, dia telah belajar ilmu faraid, dan beberapa tempat kita ada perunding-perunding pusaka yang tunaikan kewajipan fardu kifayah ni. Maka bagi kita nak mengaji, hukum dia adalah sunat, bukan tak payah. Jangan lepas ni tak apalah ustaz, ini last lah ngaji faraid sebab fardu kifayah. Tahun depan tak datang lagi lah. Tak ada. Jadi kita sekarang ni duduk dalam kategori sunat. Dapat pahala. Dapat pahala. Apatah lagi kita belajar ni untuk keluarga kita. Kita ada ilmu yang sedikit ni, kita nak dakwah pada keluarga kita, saudara mara kita, sahabat handai kita berkenaan dengan ilmu ini. Sebab ilmu ini sangat susah kita nak jumpa. Susah kita nak ada orang yang tahu. Ada kawan saya duk cerita apabila dia first time datang ke ceramah ataupun kuliah tentang ilmu faraid, ada seorang jemaah, ustaz,
selama saya duduk ngaji di masjid ni, first time saya dengar. First time saya dengar tentang faraid. Duduk mengaji lama dah dekat surau, dekat masjid ni. Kan? Dengar kuliah setiap hari. Datang ustaz ni duduk cerita. Tapi faraid ni baru first time dengar. Tengok. Maksudnya masyarakat masih jauh lagi. Masih jauh lagi. Okay, baik. Itu tentang hukum mempelajari. Okay, terus kita masuk kepada bab yang seterusnya, kepentingan mempelajari ilmu faraid. Dia punya relate itu dekat kan. Kita belajar tentang hukum mempelajari fardu kifayah. Kita tengok pula apa kepentingan kita mempelajari ilmu faraid ni. Nak bagi semangat sikit. Sedia maklum bahawa mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Okay, namun begitu, ilmu ini merupakan satu ilmu yang sangat penting dan dipandang tinggi oleh syarak. Okay, ada dia punya dalil-dalil dia, bukti-bukti dia. Okay, tanpa ilmu ini, pembahagian harta pusaka akan menjadi sukar. Kenapa? Kerana setiap ahli waris tidak mengetahui bagaimana cara pembahagian itu. Dan kalau tak ada ilmu faraid, kita nak bagi pusaka macam mana? Kita akan bagi ikut nafsu. Malah akan ada ahli waris menuntut hak masing-masing, berlandaskan akal dan nafsu mereka. Macam tadilah, aku yang banyak tolong ayah, patutnya aku dapat lebih. Yang adik perempuan kata, aku ni masih belajar lagi, yang korang semua dah kerja, aku patut dapat lebih. Jadi setiap orang tu ada kepentingan. Dia cari apa-apa alasan pun. Waktu mak sakit, aku tolong mak, bawa ke hospital setiap hari, tolak kursi roda. Mulalah berdrama. Korang mana ada, korang duk sibuk je kerja. Telefon minta tolong, sibuk lah, susah lah. Aku duk main. Bila mak meninggal, ni harta aku punya, patut dapat banyak. Itulah, gaduh lah. Dah sepakat-pakat tuntut, ini membawa kepada perselisihan dan perbalahan sesama mereka. Sehingga merosakkan hubungan kekeluargaan, hingga putus hubungan keluarga, hingga tak bertegur siapa. Yang ada depan saya, secara live, ada seorang pakcik ni, dia telefon saya, dia kata nak jumpa dekat Gombak. Dia ada beli buku Faham Faraid ni. Dia kata, buku ustaz ni bagus, saya nak jumpa. Saya ingatkan dia nak mengaji, nak buat kelas. Rupanya dia ada masalah. Okay, dia bawa lah, dia ceritalah tentang harta pusaka mak dia. Mak dia, dia kata ada macam tak kena lah. Dia bagilah dokumen-dokumen dia. Dia kata yang ni kakak adik dia keluarkan duit KWSP mak apa semua tu, tanpa ada orang kata melalui surat kuasa. Dan saya menganggapkan bahawa mungkin digunakan penama. Dia sebagai penama, dia boleh keluarkan duit tu. Dan dia tak bagi pun kepada dia hak dia tu. Dan sehingga kan dia telefon. Dia telefon adik dia. Telefon adik dia nak pasal isu ni. Dia buat loudspeaker lah. Bila telefon dia tu, terus adik dia pun macam marah lah. Kenapa dibangkitkan. Benda tu dah lama. 2002 tak silap, mak dia meninggal. Kalau tak silap saya, dah lama dah, 2002, 20 tahun dah kan. Adik dia berkata, kenapa ungkit balik ni, kan dah selesai dah. Saya pun kita tak tahu hujung pangkal cerita kan. Jadi kita macam ni sebab saya dengar daripada sebelah pihak kan. Jadi adik cerita, tapi kita tahulah apa yang dia punya ni. Lepas tu dia telefon seorang lagi adik dia yang perempuan yang keluarkan KWSP tu. Telefon tak angkat. Telefon tak angkat. Dia kata kalau telefon, adik dia ni akan paskan kepada suami dia, cakap. Tengok depan mata kita sendiri. Sebab itulah. Yang adik ni dia rasa sebab dia kata yang duit KWSP mak dia tu
Adik dia yang masukkan setiap kali. Dan bila mak meninggal, dia ambil lah balik. Buruk siku. Sedangkan bila mak meninggal, kalau ikut hukum dia adalah faraid. Walaupun kita duk sumbang kepada mak, kita tak boleh ambil balik sebab kita sumbang tu kepada mak meninggal jadi pusaka. Kita tak boleh ambil balik. Kita tak boleh ambil balik. Walaupun kita penama. Penama bukan pemilik, penama adalah pemegang amanah. Untuk keluarkan duit untuk dibahagikan kepada waris mengikut hukum faraid. Setelah diselesaikan hutang si mati, wasiat kalau ada dan sebagainya tu. Lepas tu baru faraid. Okey, baik. Terdapat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pandangan daripada para sahabat baginda dalam menggalakkan umat Islam mempelajari ilmu faraid. Ini bagi semangat kita nak belajar ni. Daripada Rasulullah sendiri bagi semangat. Okey, di antaranya yang pertama galakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa'allimuhu an-nas wa ta'allamul fara'ida wa'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yushiku an yakhtalifa ithnani fil faridah wal mas'alah ni bukan mis fala yajidani ahadan yukhbiruhuma atau kama qala. Baik, Nabi SAW bersabda, maksudnya pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia. Yang pertama, Nabi suruh kita belajar Al-Quran dan ajarkan manusia. Ini perkara yang pertama yang Nabi suruh. Dan yang kedua, pelajarilah ilmu faraid. Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah. Nabi suruh kita belajar. Tak ada Nabi kata ta'allimul as-salah, ta'allimus siam. Tapi syarat tu kita fahamlah, kena belajar sebab benda tu wajib. Tapi secara direct tak ada. Yang secara direct dua. Yang setakat yang saya jumpa lah, Al-Quran, belajar Al-Quran dan ajarkan. Yang kedua faraid, belajar dan ajarkan. Dua Nabi suruh, belajar, dah tahu, ajarkan. Kenapa begitu? Ini alasan dia. Fa inni ru'un makbud. Aku ni, Nabi kata, sesungguh aku ni manusia biasa. Manusia biasa. Bukan malaikat. Bukan malaikat. Yang akan meninggal dunia juga. Apabila Nabi ni manusia dan manusia akan meninggal. Meninggal dunia. Takkan kekal lah maksudnya. Dan ilmu akan hilang. Ilmu akan hilang. Bagaimana ilmu itu hilang? Yakni dengan kematian orang yang mempunyai ilmu tersebut. Bukan hilang macam tiba-tiba hilang, tak. Bukan macam tu. Bukan magic. Kita mula-mula ingat, tiba-tiba tak ingat. Hilang dah, tak tahu dah. Tak ada, bukan macam tu. Itu antara tanda-tanda akhir zaman lah. Kematian para ulama. Bila matinya para ulama, ilmu tu akan hilang. Itu sebabnya Nabi minta kita belajar. Belajar dan kita ajarkan. Dan kerisauan baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku sangat resah dan takut. Ni baginda risau. Risau pada umat dia. Apa dia yang dirisaukan oleh baginda? Jika ada permasalahan, jika nantinya ada orang bertengkar, ada orang bertengkar tentang pembahagian warisan, bahagian pusaka, berkelahi tentang pembahagian pusaka,
Yang ni kata dia punyalah, ni kata dia punyalah dan sebagainya. Dan permasalahan lainnya selain pada pusaka, bertengkar akan tetapi mereka tidak menemukan, tak jumpa orang yang boleh menyelesaikan, meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Tak boleh, tak jumpa. Sebab tak ada. Tak ada. Sebab tak ada. Itu sebabnya kita kena belajar. Bagi semangat sikit. Semangat. Begitu jugalah ilmu-ilmu lain. Kita boleh kiaskan dengan ilmu-ilmu lain pun sama jugalah, terutama ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain tu kena jaga. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, ilmu tentang keimanan, rukun iman tu. Fiqh, rukun Islam. Dan ada 4 kan, ada ibadah, munakahat, muamalat, jinayat. Kemudian ilmu tasawuf pun ada juga kewajipan dia tu, ilmu tasawuf. Jadi ketiga-tiga ilmu tu sangat penting, selain pada ilmu pusaka. Ini sekadar sebab kita fokus pada ilmu faraid, jadi kita fokus pada ilmu ini. Tapi sebenarnya ilmu-ilmu lain pun sangat penting. Semua tu adalah fardu ain. Baik, kita tengok pada hadis yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, ta'allamul faraida wa'allimuhun nas. Wa'allimuhun nas. Fa inni imru'un maqbud wa inna hadzal ilma sayaqbidu wa tazharul fitan hatta yakhtalifa ithnani hatta yakhtalifa ithnani fil fariidah fala yajidani man yaqdiya fiha. Lebih kurang macam hadis yang pertama tadi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Ta'allimul faraida wa 'allimuhun nas. Dalam yang pertama tadi dia tak ada an-nas, dia kata allimuha. Sesungguhnya aku, Nabi kata, manusia biasa yang akan meninggal dunia. Dan sesungguhnya ilmu ini akan hilang. Ini dengan kematian orang yang mempunyai ilmu tersebut. Dan akan timbulnya fitnah. Satu masa akan timbulnya fitnah. Dan kita boleh nampak sekarang. Sehingga ada orang yang bertengkar, bergaduh, berselisih tentang pembahagian warisan, pembahagian pusaka, tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikan pembahagian tersebut. Tak jumpa. Tak jumpa. Tu. Ini antara ilmu yang mula-mula yang diambil oleh Allah Ta'ala adalah ilmu faraid. Ilmu faraid. Okey. Okey, mana dalil dia? Ini bawah tu, hadis yang ketiga. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala tu ada satu tu. Ta'allimul faraida wa 'allimuha. Fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkan. Sama je. Cuma yang selepas ni dia ada tambahan. Fa innaha nisful ilmi, sesungguhnya ilmu faraid ini adalah separuh daripada ilmu.
Setengah daripada ilmu. Kenapa begitu? Kata ulama, ilmu ni ada dua. Ilmu berkenaan kehidupan dan ilmu berkenaan dengan kematian. Yang fara'i cerita tentang ilmu berkaitan dengan kematian. Itu sebab ilmu ni, ilmu fara'i kita nampak sikit, tapi sebenarnya sangat luas. Sangat luas. Separuh daripada ilmu. Wahwa yunsa, dan ilmu ini akan dilupai. Ilmu ini akan dilupakan. Kenapa dilupakan? Kenapa dilupakan? Yang saya nampak lah sekarang ni kenapa dilupakan. Yang pertama, disebabkan teknologi. Ustaz, sekarang ni kalau saya cek dekat Google, banyak laman web ataupun apps di App Store ke ataupun Google Play, dia ada aplikasi yang boleh kira faraid secara automatik. Maknanya kita letak saja ahli waris. Si mati ada ayah, ada anak lelaki 5 orang, anak perempuan 3 orang. Kemudian kita tekan enter, submit, dia akan kirakan. Automatik, dapat jawapan terus. Jadi buat apa kita nak belajar, Ustaz? Senang, ni lagi senang. Ini lagi senang. Itu satu. Yang kedua yang saya nampak, orang duk promosi hibah. Sekarang ni hibah banyak yang kita keluar kat FB, sponsor ataupun iklan mana-mana ke, cerita pasal hibah. Jadi ilmu faraid itu tenggelam. 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 Orang nampak hibah aja. Sampai ada katakan, apabila kita suami ni buatlah hibah kepada isteri. Sebab apa? Apabila kita meninggal, isteri akan bayarkan hutang kita. Hutang kita tu akan dibayar oleh isteri. Sedangkan ikut hukum, tak wajib pun isteri bayar. Tak wajib. Kan? Kita meninggal, isteri dapat pampasan hibah, terpulang pada dia lah. Kan? Dia nak kahwin lain ke, dia nak pergi overseas ke, enjoy ke, sebab itu duit dia, milik dia. Bayar hutang kita? Tak wajib. Tak wajib. Tak wajib. Kan? Walaupun kita wasiat, kan? Yang abang meninggal ni, abang ada takaful. Kalau abang meninggal, kau kena bayar hutang abang ni. Tak wajib. Sebab apa? Sebab isteri dapat pampasan tu adalah hibah. Milik 100% milik isteri. Melainkan kalau kita buat takaful berpenama ataupun takaful wasi, itu lain cerita. Kalau takaful wasi, itu kena bayar hutang lah, sebab dia tertakluk pada hukum faraid. Tapi hibah tak tertakluk pada hukum faraid. Tu kadang-kadang lah ejen-ejen takaful yang mislead, kan, ataupun terpesong cara dia mengiklankan sesuatu produk tu. Tu bahaya. Bahaya. Tu bukan yang sebenar tu bukan. Baik. Dia nak azan ke? Terus. Okey. Sebab ni ada tulis ni besar-besar, perhatian, beri laluan azan isyak. Risau saya.
Okey, baik. Kita sambung. Sikit lagi. Itu antaralah menyebabkan ilmu faraid ini dilupakan. Dan sesungguhnya ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut daripada umatku. Yang akan diangkat ilmu faraid. Okey, dalam banyak-banyak ilmu solat, puasa, zakat, muamalat, dan sebagainya tu, ilmu yang mula-mula akan diangkat adalah ilmu faraid. Bagaimana diangkat? Dengan kematian orang yang ada ilmu tersebut. Itu mungkinlah menyebabkan ramai tak nak belajar ilmu ni. Ustaz, saya tak nak belajar, Ustaz. Kenapa? Kalau saya belajar nyawa pendek, Ustaz. Pendek nyawa. Okey. Urusan hidup mati itu adalah urusan Allah Ta'ala, bukan kita. Bukan asbab kita belajar faraid tu ilmu pendek, tak ada. Belajar tak belajar, kalau nyawa kita dah sampai masa lah. Kalau kita tengok contohnya Ustaz Al-Fadil, Ustaz Wan Abdul Halim, kalau kenal, dia dah ada cucu dah, dah ada cucu dah, masih aktif lagi kuliah, kuliah faraid, buat pengurusan pusaka dan sebagainya. Masih kuat lagi, masih kuat lagi. Jangan risaulah, jangan risau. Okey, baik. Okey, berdasarkan hadis tersebut, ilmu faraid itu merupakan setengah daripada ilmu. Jadi kita cerita, perkara ini menurut pandangan ulama adalah kerana manusia itu terbahagi kepada dua keadaan. Dua keadaan. Yang pertama keadaan hidup berkaitan dengan solat, zakat dan sebagainya. Yang kedua keadaan mati, berkaitan dengan pusaka, wasiat dan sebagainya. Okey, yang berkaitan dengan nisful ilmi tu kan. Faraid ini adalah sebahagian daripada ilmu. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, setakat tu pada kuliah pada malam ni. Nanti kita akan tengok galakan daripada para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada? Muslimat, ada nak tanya? Tak ada? Tak ada, Okey, kalau tak ada, okey, setakat itulah pada malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekurangan itu dan kesalahan kesilapan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita akhiri membaca tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannatal firdausil a'la bi ghairi samal abrari aziz ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab bersama kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami, jiran-jiran kami, sahabat andai kami, guru-guru kami, murid-murid kami dan seluruh umat Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.